Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azimah binti Muhammad Razali, bernombor matrik di 2019 1087805. Untuk video tugasan ini, saya telah memilih teknik pemudahcaraan untuk dibentangkan. Pemudah cara ialah teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan disusun. Guru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik, membimbing, memujuk, mengukuh dan memberikan bantuan serta menolong kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran yang dirancang melalui satu proses yang panjang. Sebagai seorang guru yang bagus, beberapa elemen perlu ada dalam diri. Yang pertama adalah sasiah, yang kedua adalah profession dan yang ketiga adalah teknologi. Sasiah ni apabila guru itu memiliki ciri-ciri yang berkesan, mempunyai kecerdasan emosi yang stabil dan harmoni. Manakala profession, guru itu perlu bersikap profesional semasa menjalankan tugas. Yang akhir sekali adalah teknologi, di mana guru menggunakan teknologi yang bersistematik dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Balik kepada kemahiran pemudahcaraan, pemudahcaraan ini merupakan proses yang memudahkan sesuatu tindakan, juga merupakan proses yang menggerakkan sesuatu aktiviti pembelajaran agar dapat dijalankan dengan lancar. Ia juga merupakan kecekapan guru yang berjaya memotivasikan pelajar-pelajar bersedia untuk belajar dan membimbing mereka menjalani aktiviti pembelajaran dengan lancar. Selain itu, ia juga menggalakkan mereka melibatkan aktiviti secara aktif dalam pembelajaran dan melicinkan segala proses pembelajaran secara terus-menerus tanpa sebarang gangguan atau hentian. Guru yang menguasai kemahiran ini ialah guru yang cekap menggunakan kemahiran lisan dan bukan lisan, teknik menyoal serta mempunyai bakat memimpin. Terdapat beberapa teknik-teknik pemudahcaraan. Yang pertama adalah penyoalan. Penyoalan ini bertujuan untuk memperluaskan idea. Jenis soalan yang diberikan sama ada convergent atau divergent. Ia dapat memandu pelajar mengikut aras pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Ia berfokus dari soalan umum ke soalan khusus. Pembentukan soalan jelas dari segi aras, frasa dan ada kejelasan. Ia mempunyai hentian untuk beri masa kanak-kanak berfikir. Sebaran ini berlaku kepada semua kanak-kanak. Layanan jawapan sama ada pujian dan juga galakan. Ia juga mencabar stereotip, iaitu sesuatu yang difikirkan betul atau tidak betul. Ia juga mendorong menggalakkan pemikiran semula. Yang kedua adalah penstrukturan kognitif, di mana guru perlu membantu kanak-kanak untuk memahami sesuatu konsep dengan menggunakan potensi kognitif yang ada pada mereka. Penstrukturan kognitif melibatkan struktur pemikiran, aksi dan kepercayaan individu. Kadang-kadang ia disedari dan juga tidak disedari. Ia juga melibatkan penerokaan idea atau pandangan dan melibatkan pengalaman kanak-kanak. Ia merangkumi alam fantasi kanak-kanak bagi menjelaskan sesuatu konsep yang sesuai dengan pengalaman mereka. Penstrukturan kognitif ini juga dapat mendefinisikan sesuatu yang melibatkan penerokaan persamaan yang terdapat pada sesuatu idea atau konsep. Penyoalan yang terancang mengikut aras penyoalan dari pengetahuan kepada penilaian. Kesimpulannya, teknik ini memotivasikan kanak-kanak supaya mempunyai dorongan yang kuat untuk belajar dan bercita-cita memperolehi pencapaian yang terbaik. Ia juga dapat membantu kanak-kanak mencari penyelesaian yang dihadapi dalam pembelajaran. Ia juga dapat meneguhkan pembelajaran kanak-kanak dengan menggunakan ganjaran dan pujian serta dapat menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang lebih mencabar. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Amira binti Imran, bernombor matrik di 2019 1087809 akan memperkenalkan salah satu teknik yang boleh digunakan atau boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada murid di dalam kelas. Antaranya ialah teknik
berasaskan projek. Terlebih dahulu, saya akan pergi kepada konsep teknik ini. Teknik pembelajaran berasaskan projek merupakan proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik ataupun terancang dalam jangka masa yang tertentu. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan satu laporan yang betul. Pembelajaran berasaskan projek juga merupakan suatu kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara murid memperoleh ilmu. Kaedah ini juga menekankan pembelajaran secara kendiri serta amalan penerokaan oleh murid. Seterusnya, saya akan pergi kepada ciri-ciri teknik pembelajaran berasaskan projek ini. Yang pertama, dia mempunyai tempoh tertentu menjangkau masa dalam kelas. Yang kedua, murid dapat mengasah pengetahuan dan kemahiran tertentu ke arah menjayakan projek. Yang ketiga, ianya bersifat kolaboratif, iaitu kerjasama antara murid dalam skala yang besar dan murid diberi pilihan untuk memilih kaedah mereka sendiri. Yang keempat, guru sebagai pembimbing sahaja dan tidak menentukan kaedah yang perlu digunakan. Yang kelima, ianya berbeza dengan projek atau kerja khusus. Hasil atau produk tidak ditetapkan, dan yang terakhir adalah mempunyai skop yang besar. Seterusnya, saya akan pergi kepada jenis-jenis projek. Jenis-jenis projek yang pertama adalah projek berasaskan buku. Projek berasaskan buku ini boleh terdiri daripada bahan sumber utama iaitu buku, majalah, manuskrip dan e-buku. Dia juga boleh dilaksanakan di dalam kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Yang kedua adalah kerja lapangan. Contohnya membuat kajian tentang sesuatu tempat, bangunan bersejarah ataupun tokoh-tokoh tertentu. Seterusnya, maklumat diperoleh melalui temu bual dengan masyarakat tempatan, arkib, perpustakaan serta internet. Dan yang ketiga ialah lawatan berstruktur. Lawatan atau lawatan sambil belajar ke tempat yang boleh diperolehi maklumat yang dicari seperti arkib, muzium, mahkamah, masjid, perpustakaan dan sebagainya. Dia juga boleh dirancang dan diatur dengan teliti oleh guru. Sepanjang lawatan, murid perlu menyiapkan tugasan yang diberikan seperti melakar peta, mencatat maklumat, melukis gambar dan juga plan. Dan yang terakhir adalah bagaimana untuk kita mengaplikasikan teknik pembelajaran berasaskan projek ini dalam PDPC. Sebagai contoh, yang pertama, murid diminta untuk menghasilkan projek buku skrap dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu berkaitan dengan frasa nama. Saya akan memberikan contoh bagaimana untuk mengaplikasikan teknik ini. Contohnya, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan akan melantik seorang ketua. Ketua kumpulan mencabut undi bagi mendapatkan tugasan kumpulan tersebut. Dan seterusnya, setiap kumpulan perlu menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Akhir sekali, ketua kumpulan akan membentangkan hasil dapatan daripada proses pencarian maklumat mereka tadi. Dan ini merupakan contoh yang dapat saya berikan bagi mengaplikasikan teknik ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, murid diminta untuk menghasilkan buku skrap berkaitan binaan frasa nama berserta penerangan dan contoh ayat berdasarkan bahan yang telah disediakan, iaitu kertas mahjong, marker pen, buku skrap, kertas warna, pensel, gam, gunting, kertas A4 dan pensel warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Encik Rain bin Syahari, pensyarah BML 3063, Sintaksis Bahasa Melayu. Saya, Nurul An Syafiqah binti Muhammad Daud, bernombor metrik di 20191081087816
Saya telah memilih teknik penggunaan aplikasi TikTok di dalam kelas. Menurut Wisnu Nugroho Aji 2018, aplikasi TikTok merupakan perkhidmatan rangkaian sosial dan platform video muzik popular yang dilancarkan pada tahun 2016. Aplikasi ini boleh dimuat turun di Play Store atau App Store. Saya memilih teknik ini kerana saya mendapati aplikasi TikTok ini mempunyai potensi yang besar dalam dunia pendidikan. Aplikasi ini mempunyai pelbagai ciri yang menarik dan menyeronokkan. Menurut Akhbar Utusan Malaysia 2020, pengguna TikTok terdiri daripada lingkungan umur 12 hingga 30 tahun. Perkara ini mestilah dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kreatif dengan penggunaan video kreatif. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan aplikasi TikTok ini. Mula-mula sekali, saya akan menunjukkan fitur-fitur yang ada pada TikTok. Fitur yang pertama ialah fitur flip. Flip ini membolehkan kita untuk menukar kamera sama ada ke hadapan ataupun ke belakang. Untuk speed pula untuk menjadikan video kita lebih laju ataupun perlahan. Manakala filters pula untuk menjadikan video kita lebih menarik dan cantik. Manakala beautify untuk menjadikan kulit kita lebih smooth ataupun licin. Timer membolehkan kita untuk menentukan masa untuk kita sebelum memulakan video. Baiklah, seterusnya kita pilih efek yang kita mahukan untuk video kita. Kita tekan efek dan pilih. Biasanya untuk pengajaran dan pembelajaran kena guna green screen, dan saya pilih yang green screen tangan ni. Kemudian pilih gambar yang kita mahukan. Jadi saya pilih gambar yang ayat kausa frasa tu. Dan kemudian muncullah. Jadi bila kita nak gunakan gambar ni, kita kena guna buat macam ni. Kita gunakan tangan kita dan kemudian muncullah gambar ini. Apabila kita tutup, maka hilang. Cara guna teknik ini di dalam kelas ialah guru menayangkannya di dalam kelas kepada murid-murid. Kemudian murid-murid dikehendaki untuk menjawab soalan yang akan dikemukakan oleh guru berdasarkan video TikTok itu. Murid-murid juga boleh terlibat dengan guru dalam penghasilan video TikTok di dalam kelas. Setelah guru selesai menayangkan video TikTok di dalam kelas, guru perlulah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 4 orang. Setiap kumpulan dikehendaki menghantar wakil untuk mengundi dan memilih topik yang akan dipersembahkan. Murid-murid diberi masa selama 10 minit untuk berbincang mengenai topik yang telah diberikan. Kemudian, persembahan yang paling kreatif dan menarik akan mendapat hadiah daripada guru. Pelajaran menerusi aplikasi TikTok ini akan menimbulkan suasana yang menyeronokkan dan pelajar tidak berasa tertekan semasa belajar. Malah, apa yang cuba disampaikan oleh guru akan dapat diterima dengan baik oleh pelajar. Kesimpulannya, perubahan medium pendidikan selaras dengan pembangunan teknologi adalah perlu bagi menarik minat generasi muda untuk mendalami ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurani binti Yaakob bernombor matrik di 209-108-7822. Bagi ujian terbuka untuk kursus BML 303, teknik yang dipilih oleh saya adalah teknik simulasi. Okey, kita pergi kepada konsep teknik simulasi. Merupakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang memberi sumbangan ke arah mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Melalui teknik ini, murid dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpul maklumat melalui pembacaan, temu ramah dengan individu tertentu
dan mencatat isi-isi penting sebagai persediaan untuk aktiviti simulasi yang dirancangkan oleh guru. Menurut Mi, pada tahun 1993, simulasi adalah suatu situasi terkawal yang sengaja diwujudkan menyerupai situasi yang sebenar dengan tujuan menjalankan latihan menyelesaikan masalah. Ciri-ciri teknik simulasi dapat dilihat daripada yang pertama, peranan guru. Guru berperanan sebagai penerang yang akan memberi penerangan dan penjelasan kepada murid sebelum aktiviti simulasi dijalankan. Seterusnya, guru juga boleh bertindak sebagai pengadil yang akan mengadili dan mengawal aktiviti simulasi serta pergerakan murid. Guru juga berperanan sebagai jurulatih yang sentiasa menasihati, membimbing dan memberi semangat dan motivasi kepada murid, dan akhirnya guru bertindak sebagai rakan untuk berbincang dengan murid sepanjang aktiviti berjalan. Yang kedua, peranan murid. Murid bekerja dalam satu kumpulan yang mempunyai semangat kerjasama. Pembelajaran akan berpusat kepada murid. Murid juga akan dapat mengeluarkan idea kreatif, dan murid juga dapat menjaga disiplin diri, dan murid juga akan dihargai. Jenis-jenis teknik simulasi pula ada dua. Yang pertama, sosiodrama. Sosiodrama merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik. Ianya berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu simulasi ataupun isu berkonflik. Sosiodrama juga mempunyai perwatakan yang menentang sosial. Sosiodrama juga merupakan aktiviti lakonan berdasarkan cerita yang lengkap. Kebiasaan skrip lakonan yang disediakan lebih awal agar ia dapat difahami, dibaca dan dapat dibuat persediaan oleh pelajar-pelajar yang melakukan sesuatu watak yang diberikan oleh guru. Yang kedua, main peranan. Main peranan merupakan satu lakonan yang spontan melibatkan sekumpulan apa menggunakan sebarang skrip. Ianya adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pada ketika itu. Biasanya di dalam aktiviti main peranan, pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melaksanakan situasi yang dibayangkan tadi secara spontan. Okey, cara mengaplikasikan teknik simulasi dalam PDPC Tata Bahasa ini adalah guru dapat melalui cara mengaplikasikan teknik simulasi dalam PDPC Tata Bahasa adalah guru boleh menyediakan kad arahan bertulis. Kad arahan ialah kad yang dicatatkan ada arahan bertulis yang bertujuan membolehkan murid menjalankan tugas. Aktiviti ini dapat memberikan peluang kepada murid mengalami sendiri situasi dan seterusnya menggalakkan murid untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Halisha binti Waruziman, pemegang kad metik yang bernombor bodi 201910887842. Okey, saya akan membentangkan mengenai teknik demonstrasi video. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan konsep teknik. Teknik ialah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya. Menurut Edward M. Anthony 1963, teknik mengajar adalah satu muslihat, strategi atau satu kemahiran yang digunakan oleh guru dengan tujuan mencapai objektif pembelajaran. Okey, demonstrasi pula adalah teknik yang melibatkan kemahiran guru menunjukkan cara atau langkah bagi melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. Demonstrasi video merupakan teknik tunjuk cara melalui penggunaan video, dan teknik ini melibatkan guru untuk menayangkan video pengajaran kepada murid. Penggunaan video merupakan salah satu jenis-jenis demonstrasi, dan penggunaan video ini merupakan jenis model persepsi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri video yang
perlu ada dalam teknik penggunaan demonstrasi video. Ciri yang pertama adalah menggunakan video yang menarik. Kedua, tempoh masa bagi video hanya dalam lingkungan 3 hingga 5 minit, tetapi video tersebut mencakupi kandungan yang perlu diajarkan. Okey, seterusnya penggunaan gambar dan perkataan yang jelas. Video yang terus fokus kepada kandungan pembelajaran dan menggunakan latar belakang muzik yang sesuai dengan pengajaran yang dilakukan. Antara langkah-langkah dalam menggunakan teknik demonstrasi untuk pengajaran tata bahasa Melayu adalah pertama, guru perlu menentukan topik, objektif dan kandungan bagi demonstrasi video tersebut. Langkah yang kedua adalah guru perlu menerangkan kepada murid tujuan dan aktiviti pembelajaran mereka melalui pengajaran yang menggunakan teknik demonstrasi video tersebut. Untuk langkah yang ketiga adalah guru mengarahkan murid untuk menumpukan perhatian terhadap video yang ditayangkan. Dan seterusnya, setelah video selesai ditayangkan, guru perlu menyoal murid-murid tentang kandungan yang terdapat dalam video yang ditayangkan itu. Guru juga perlu membantu pelajar untuk membuat rumusan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Dan akhir sekali, guru perlu melaksanakan aktiviti pengukuhan berdasarkan video yang ditayangkan itu. Seterusnya, saya akan sebutkan tentang kesan-kesan penggunaan teknik demonstrasi video dalam pengajaran tata bahasa Melayu. Okey, yang pertama adalah dapat menarik minat murid terhadap pengajaran yang dilakukan. Okey, kesan kedua adalah mempengaruhi motivasi murid terhadap proses pembelajaran. Ketiga, mampu merangsang pelbagai deria murid. Dan keempat, memudahkan proses pengulangan pengajaran. Okey, seterusnya berdasarkan tugasan yang telah saya lakukan, saya akan menggunakan teknik demonstrasi video ini dalam proses pengajaran frasa nama. Jadi, jom kita tengok. Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang frasa nama. Frasa nama ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Frasa nama boleh berfungsi sebagai subjek atau predikat. Konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. Unsur inti ini boleh wujud secara bersendirian ataupun dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya, atau sebelum dan sesudah frasa nama. Binaan bagi frasa nama boleh terdiri daripada inti campur inti atau inti campur penerang. Contoh inti campur inti adalah ibu bapa, kerusi meja, tubuh badan dan suami isteri. Contoh bagi inti campur penerang pula adalah seperti guru bahasa Melayu, kaum Cina, harimau bintang, pingat emas dan baju kemeja. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Setelah video selesai ditayangkan, guru mengarahkan pelajar untuk memahami isi kandungan tersebut dan seterusnya menyenaraikan contoh lain bagi binaan inti campur inti dan inti campur penerang. Guru memberitahu murid-murid bahawa contoh-contoh tersebut mestilah dinyatakan dalam bentuk nota yang menarik dan mereka perlu membentangkannya di hadapan rakan-rakan sekelas. Konklusinya, penggunaan teknik demonstrasi video dalam proses pengajaran tata bahasa Melayu merupakan salah satu teknik yang menarik dan teknik ini dapat menarik minat pelajar untuk belajar bahasa Melayu. Melalui aktiviti ini juga dapat meningkatkan lagi kemahiran diri murid-murid dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknik demonstrasi video ini juga merupakan salah satu teknik alternatif dalam proses pembelajaran tata bahasa Melayu. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.